Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Ramah saudara Leo, saya nak kenalkan sebuah buku novel oleh Hasraf. Diterbitkan oleh Persatuan Penyair Malaysia Cawangan Kelantan. Ya. Jadi hari ini kita nak tanya lah. Saya panggil Pak Leo lah. Pak Leo. Panggil beliau Pak Leo. Seorang penyair yang saya lihat sangat lama masa kepenyairan dia. Dari peringkat sekolah lagi. Dia sudah menulis saja sehingga peringkat menengah universiti, kemudian balik bertugas dan seterusnya. Selepas bersara pun masih lagi berkarya dan menjadi pengumpul buku-buku, rakan-rakan dan juga buku yang diminati. Dan satu perkara lagi yang menarik dari Pak Leo kita ni ialah dia sentiasa mau belajar bentuk-bentuk baru dalam penulisan puisi dan sebagainya. Jadi saya minta Pak Leo cerita sikit lah perkembangan dan tahap-tahap kepenyairan beliau sehingga kini. Silakan. Terima kasih saudara ataupun Cikgu Haji Ilmi Abdullah. Merangkap Presiden Cawangan Presiden Penyair Cawangan Kelantan yang juga ialah aktivis dan peneliti para penulis khususnya di Kelantan yang memanglah sesuai dengan perjabatan beliau selaku presiden tadi. Jadi terima kasih banyak. Pertama kerana beliau Cikgu Haji Ilmi ini sejak bersara meneruskan sebagai aktivis kepada perkembangan sastra di Malaysia, sehingga beliau pernah menghadiri, mewakili, bahkan sekarang ini seperti kita tahu ialah presiden. Beliau ialah presiden Cawangan Kelantan, penyair Cawangan Kelantan. Okey, berkaitan dengan saya, beliau meneliti. Bahkan saya masih ingat, sebab saya pengumpul juga, apa orang perkatakan kepada saya daripada awal. Dan beliau termasuk Ilmi sendiri bersama dengan Rosli Kematari. Rosli Kematari bagi saya ialah seorang penyair berpotensi untuk penerima sirait terdekat. Tetapi beliau juga telah dilintasi oleh orang lain. Itu masalah penilaian. Jadi apa yang Cikgu Ilmi beritahu tadi, khususnya tentang saya, kebetulan juga ya, saya membawa buku antologi puisi Setahun Sebuah Sajak. Setahun Sebuah Sajak. Maksudnya konsep Setahun Sebuah Sajak, mula-mula saya tulis sajak yang bertulis, teks itu masih ada dan disiarkan dalam majalah sekolah. Bermula pada tahun 1973. 73. Sebenarnya macam Ilmi beritahu tadi, mungkin saya menulis lebih awal lagi, tapi teksnya tak ada. Tak dapat diingat ataupun tidak ada. Pernah ada saya bawa ke Sarawak, tapi hilang. Teks itu yang pertama saya ingat yang saya tulis, itu pun berikutan pembacaan yang macam peringkat awal sekolah menengah. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 kita suka baca semua apa saja bahan sastra, khususnya sastra rakyat dan cerita jenaka. Jadi ada dalam itu ialah cerita Lebay Malang.
Lebah malam semua orang tahu, orang Melayu kena tahu. Ya. Ada dia dipanggil kategori 3 serangkai penjenaka agung Melayu. Lebah malam Pak Pandai yang pertama. Dan Pak Kaduk. Lebah malam Pak Pandai, Pak Kaduk. Ada yang lain-lain Siluncar dan sebagainya, mungkin pengaruh luar. 3 ni orang Melayu. Okey, Pak Lebah Malang inilah saya adaptasi. Maksud adaptasi menulis dalam bentuk puisi. 4 baris serangkap. 4 baris tu ada dalam bentuk syair, ada dalam bentuk pantun dan ada dalam bentuk AABB. Sehinggalah lengkap sebuah puisi. Namanya Seloka Seloka Pak Pandai. Sebab dia jenaka kan? Ya. Tapi itu bentuk puisi saya adaptasi juga. Puisi tahun tu lah 73. Puisi itu pertama saja, tapi teks tu tak ada hilang. Tak apa. Yang pertama ialah Bersama Gugurnya Bunga Durian. Saya tulis tahun 1973 waktu saya tingkatan 6 di SMIC. Kerana saya ni calon ataupun murid tercicir setahun kerana gagal SPM, gagal SRP. Jadi saya menunggu pelajar return, mengulang. Jadi saya dapat naik tingkatan 6 SPM Cemerlang ke SMIC. Ada SMIC, dia ada majalah sekolah sendiri. Jadi saya masa itu editor cikgu dan editor murid ialah sekelas dengan saya. Siapa dia? Arwah Wardiah Abdul Rahman. TV. Dia ni TV lah, dia RTM. Dan seorang lagi Mas Wan Saleh. Wan Saleh ialah sekelas satu tingkatan. Jadi puisi saya Bersama Gugurnya Bunga Durian. Saya masukkan dalam ini sebagai puisi pertama. Sehinggalah tahun berakhirnya tahun 2005 dengan puisi terakhir apa dia ni, Memilih Mutiara, Menyerahkan Rindu. Yang ditulis di Sabah. Mula-mula itu saya pergi di Sabah tahun pertama, tahun 2005. Dan puisi ini memang diolah oleh Lim Switing lah, Dr. Lim Switing. Okey, sekarang ni dari tahun 2005 sampai sekarang saya bersara, saya hari ini pada, kalau mengikut tahun ialah 68 tahun saya pada 1 Ogos nanti. Jadi umur sekarang. Jadi saya akan kumpulkan 68 buah saja. Saya akan sambungkan. Setahun hanya sebuah. Tapi apabila sejak tahun 73 hingga 2008 jumlahnya bukan hanya 40 lebih saja. Tetapi saya campur dengan bahagian lain kepada sisi lain lah, sehingga simboliknya 68 buah saja. Dan inilah bila-bila masa pun saya boleh terbitkan. Dan saya masuk sebelum pada ini sajak-sajak disertakan oleh penulis lain. Misalnya lukisan kulit pun oleh Rosim. Rosim ini dia macam boleh mentafsir puisi saya ke bentuk kartun. Apa yang diistilah sebagai puisi tun, puisi dan kartun. Jadi kebetulan puisi saya yang pertama bersama Rosli Kematari dan arwah Fauzan.
kalau Pak ni Pok ingat tahun 77 PPK adakan bengkel. Saya duduk di UM tahun yang kedua ke tahun pertama. Rosli Kemantari di tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Itu sebab saya panggil penyair budak. Masa tu Abah Hamtiat saya ingat lagi. Dia kata budak lagi tu Rosli Kemantari. Ya. Dia dapat nombor 1. Sebenarnya tak ada nombor. Ya. 3 puisi terbaik dimenangkan dalam bengkel itu dan disiarkan dalam Dewan Sastera tahun 1978. Siapa dia? Kerana mengikut usia mungkin Sutunglah sebagai penilai ataupun editor majalah Dewan Sastera disiarkan 3 puisi bengkel PPK terbaik. Saya masih ingat. Saya menang dengan saja Kemarau 2. Rosli Kemantari, Azmah 4 dan Fauzan. Fauzan dah meninggal. Tapi arwah Nurisa Mustafa dan orang-orang lain Fauzan tu saya tak ada. tahu bahawa ada Fauzan lah, biasalah. Dia penulis di atas lah. Jadi mereka bersama 3 orang ni disiarkan sampai sekarang. Puisi Kemarau 2 tu dipuisi tonkan oleh Rosim. Ni. Kemarau 2. Tapi teks tu lainlah sikit. Yalah. Ada matahari, kemarau. Ni saya ni gaya ni. Rosim dapat menghayati dalam bentuk. Cuba tunjuk sikit. Dekat sikit. Tu dia. Boleh? Nampak? Adaptasi puisi Kemarau 2 oleh Rosim yang menang muncul sebagai 3 puisi terbaik PPK. Jadi kerana Rosli Matahari penyair budak, mungkin Sutong pun dia saya setuju kalau mula nombor 1. Mungkin Leo tu nombor 2 ataupun nombor 3 dengan Fauzan tu. Mung budak lagi kan? Okey. Jadi saya akan sambung buku ini sampailah pada hari ini. Dalam bentuk saya tak perlu lagi mengambil nombor ISBN yang baru, tapi saya buat setahun sebuah saja dalam kurungan ataupun itu puisiku tidak berhenti. Puisiku tidak berhenti. Setahun sebuah saja puisiku tidak berhenti sehinggalah tahun 2022. Dulu setakat 2025 kesinambungan. Dan buku ini juga disertai oleh penyair Sadilah, Suhaimi Haji Muhammad, K. Bali dan beberapa orang lagi. Saya ketepikan, saya tak masuk dalam buku ni. Saya masuk dalam buku yang lain pula. Sebab tu banyak manuskrip saya. Jadi yang ni boleh bila-bila terbit. Tapi mungkinlah kalau Presiden beritahu tadi ada sokongan sedikit ke, dan saya mungkin serahkan balik modal apa orang kata, tak apa, tak ada masalah, dia boleh fikir. Okey. Jadi kepenyairan saya kebetulan dalam buku yang kedua sebelum ni, yang buku saya terakhir sudah habis dah. Buku terakhir maksud buku tahun 2000 tahun lepas lah, 2021. Buku terakhir tu buku terakhir buku yang ke-35 rasa. 35 antologi. 35 buah kumpulan puisi. Termasuklah buku-buku lain. Macam buku ni. Macam buku ini dia panggil antologi esei kepuisian. Jadi tidak buku puisi dah. Berasaskan puisi jugalah. Tapi buku esei saja. Esei orang yang menulis kepada Leo ataupun Leo menulis kepada macam kata pengantar lah. Ataupun secara umum. Jadi
Barulah puas hatiku ialah merujuk kepada ungkapan Kebali juga. Betapa Kebali dalam diri saya. Ya. Tokoh yang nombor satu. Nombor satu bukan Melayu. Betul. Tidak ada siapa yang bantah. Cuma di kalangan sarjana tidak ramai yang tahu. Ya. Tapi orang Jepun tahu masalahnya. Orang Jepun tahu. Orang Jepun tahu. Dia buat kajian. Cuma tidak popular di kalangan sarjana tempatan. Okey. Sebelum pada buku setahun apa? Judul sajak yang saya sebutkan terakhir tu yang ke-35 tu ialah Sebelum Hujan Tengkujuh. Tapi puisi dia hanya setakat sebelum PRU 14. Maknanya tahun 2018. Ya, betul. Lama juga dah. Dalam tempoh itu banyaklah manuskrip saya yang lainnya. Yang ada lagi ya. Tapi sebelum apa? Hujan Tengkujuh inilah Memetik Deruan. Sebelum tu. Ke 34 dah ni. Ni 34. 34 ni puisi-puisi tahun 2016 saja. Dan keunikannya tidak ada sebuah pun kecuali sebuah diterbitkan oleh Dewan Sastra. Ya, sebuah jelah. Sebuah. Yang lain semuanya belum diterbitkan. Original. Dan buku ni juga habis dalam apa? Dalam pengedaran lah. Berapa ratus, Pak? Sikit jelah. 500. Dalam pada gitulah lebih kurang. Dan yang penting sekali buku ini saya mengambil Rahimuddin Zahari arwah sebagai peneliti, pengkaji. Kalau tadi siapa? Kalau tadi Ilmi dengan Rosli Kemantari. Sekarang Rahimuddin Zahari juga membahagikan saya kepada 2 fasa. Tapi saya suka sebut 3. Fasa yang pertama Leo di kampung dengan sajak pagi, sehinggalah dia datang berpindah tahun 1990 di Dewan Beta. Di Dewan Beta sebagai pustaka Dewan Puisi. Daripada tahap kedua, fasa kedua, pustaka Dewan Puisi ni tahun 90 sehingga sekarang. Jadi saya nak yang ketiga tu sejak bersara sampai sekarang. Tiga tahap. Tiga tahap. Tengok. Rahimuddin Zahari puisi yang paling panjang. Pernah dituliskan oleh Rahimuddin Zahari. Tetapi teks puisi ni tidak pernah ada dalam buku antologi dia sendiri. Sebab Rahimuddin mencari guru, 1000 guru. Rahimuddin tidak menganggap Rosli ataupun Nur Hisham ataupun Abaham kau katakan ataupun Dharma ataupun Latif Muhyiddin sebagai guru dia. Tapi semuanya guru puisi. Sebab tu saya melihat Rahimuddin paling hebat dari segi dari segi mengakui dia belajar dengan ramai 1000 penyair. Tetapi saya khusus kerana setelah Suhaimi Mahdi Muhammad, saya rasa Leo lah yang paling banyak buku. Tetapi dalam istilah positif saya mengambil istilah Muhammad Afandi Hasan sebagai pensajak. Pensajak ni bagi Muhammad Afandi Hasan ialah penulis sajak yang tidak bermutu. Yang tidak bermutu. 90% kajian Muhammad Afandi sajak-sajak pensajak ni tidak bermutu. Betul. Tak tahu. Betul. Tetapi 10% tu adalah bermutu. Tapi saya mengambil sikap terbuka macam ni. Setelah saya bersara, saya siang malam mengambil hujah Al-Quran sendiri. Penyair ni ada satu surah dalam Al-Quran. Ada. Surah penyair Asy-Syu'ara tu
Ayat Dia usul sekali. ajak tu diikuti oleh orang-orang sesat kecuali saya mengambil yang kecuali. Bagi Effendi, dia sebenarnya dia tuju kepada sastrawan negara tertentu. Hak dia kaji tak bermutu. 10% ya. Kalau 100, 10 buah saja ya. Tapi ya betul. Tak tahu. Dia sebenarnya betul lah. Saya tidak tahu. Polemik ni saya rasa tak cerdik, saya faham saya sendiri. Sebab saya sendiri kok mana pun rasa insya-Allah lah dengan izin Tuhan saya sampai mati ya juga. Sebab tu jodoh saya kata tadi apa? Saya mikir ni. Setahun sebuah saja. Apa tadi? Puisiku tidak berhenti. Puisiku tidak berhenti. Maknanya setiap tahun lah. Dalam masa buat sajak ni, bila agak-agak masa dia kemuncak. Tak ada kira sebab tu pensajak ni kerja dia penulis sajak siang malam. Tak ada kemuncak dia. Siang malam tak ada. Tidak ada masa stop lah, berhenti pun tak ada. Tak ada. Sajak semua setiap tahun, setiap bulan ada semua. Setiap masa. Hebat. Tak tahu. Tapi saya tak boleh nak pisah dah. Mari semua idea. Pasal bagi Pisah. Saya mikir tu. Sajak penulis Kelantan. Ni boleh tengok ni. Bagi Tak saya ada lah, dah. Puak Leo ni sebagai raja penyair di negeri Kelantan bagi saya, bukan penilaian yang lain lah. Saya rasa macam raja penyair. Saya baca tu, satu sajak tu saya boleh rasa apa yang ditulis. Walaupun kata tidak ada tak beauty kau tak gapo, tapi Tak putih memang sungguh betul Abdullah Tahir tu. Tapi dia tidak menghentak. ada anak raja. Ada sajak tu memang sajak. Setengah orang Edi Ramli tak nulis sajak dah. Awak tak nulis sajak. Saya tulis sajak. Adalah sebutir dua ada. Lo ni tak ada. Saya baca cerpen ya awak kau saing. Saya cerpen tak ada. Novel dah. Novel dengan sajak. Saya tulis sajak tahun 1978 lagi. Yalah, tapi ni kita bukan nak murah saya ni. Tak apa. Kita murah Pak Leo. Jadi Pak Leo ni seangkatan dengan Marisa, dengan Dharma. Kita adik sikit. Adik sikit. Dengan Wadi. Wadi pun dia 3 serangkai tu. Wadi, Norisa, Pak dah. Dharma. Cuma 3 serangkai bagi saya, Dharma, Norisa, Arwah dan Rafa. Dari segi usia dan dari segi aktiviti dia memang serentak. Dari Pasir Mas. Ada Wadi, dia tua juga. Wadi Abdul Razak apa gitu. Dia Kota Baru. Saleh. Mustafa Yusof tu sebaya dengan saya tahun 54. Ya. Mi tahun berapa? Muda lagi. Baru fashion. Dia rahsia. 57. 57. Saya 59. Jadi memanglah sajak saya anggap sajak Pak Leo ni sajak ia bermutu lah bagi saya lah. Bagi penelitian saya dan kepenyairan juga berterus tak ada setengah orang tu sampai satu tahap dia akan jadi down macam saya sendiri down ya. Kita tak ada tulis sajak. Boleh tak jadi. Tapi Pak Leo sampai hari ni. Hari ni kita 3 bulan itu. Hari ada puisi terbaru ini. Tapi tak itu lagi. Tahun 2022. Dah ada sajak 2022. Maknanya masih daripada dulu sampai lah ni. Tapi dalam bentuk gini lagi lah tak kemas lagi tu. Tu cara mula tu. Cara hari ni lah. 3 bulan ni lah. Tapi tak siap lagi lah. Kira siap dah lah. Boleh lah siap. Derah tu. Derah. Derah. Kita derah dulu dah ada bentuk macam ni. Lepas tu baru masuk lah. Ni buku tahun baru ni. Cara saya. Buku tahun 2022. Macam ada puisi ni Pak Leo bermula dengan gambar tu ataupun dengan kata. Gambar tu tak ada lagi. Tapi mungkin juga daripada gambar, daripada suasana gini spontan juga. Suasana dulu. Spontan dan institusi
baru pilih kata-kata. Pilih kata-kata. Idea tu dululah, idea tercetus. Dia puisi ni betul lagu mana? Mari ataupun kita nak buat. Betul. Lala ni saya inovasi. Macam tadi contoh yang pertama tadi, puisi saya yang pertama saya ingat apa dia? Seloka Lebay Malang dah. Ingat tadi? Ya. Berikut pembacaan dah. Pembacaan cerita-cerita jenaka. Tapi sekarang ni ada penyair Indonesia Mukhtar dengan Mazli bawa kepada Sonian. Soni Farid Maulana tu. Sonian ni 4 baris aja. Bermula dia suku kata. Macam pantun lah, suku kata. Haiku apa dia macam haiku. Sebenarnya dia pun mengakui. Sonia ni daripada haiku. Haiku tu daripada Jepun kan? Tapi dia inovasi. Okey, sekarang betul saya sekarang inovasi daripada Sonian tadi. Sonian bermula 7 suku kata, 6 suku kata, 5 ke bawah. 4 dan 3. Saya tambah lagi 1 baris 7 suku kata sebagai baris pertama. Dia adalah idea tu. Kena susun lagu tu. Jadi saya inovasikan. Selama ini ada seloka, ada gurinda, ada nazam, ada pantun, ada syair, ada banyak sekali puisi tradisional. Dan kerana saya juga kebetulan sehingga sekarang walaupun saya membaca bermula akhbar ke ataupun cerita-cerita jenaka, cerita lama, prosa lah. Tetapi penulisan saya nak buat cerpen ke, tak menjadi, dia tak terima oleh khalayak kita panggil editor ataupun birokrasi cerpen. Padahal cerpen Anwar Ridwan tu panjang-panjang. Tapi disiarkan. Tapi cerpen saya tak boleh terima sebagai cerpen. Walaupun saya masuk bengkel PPK. Walaupun saya masuk Puspa. Tapi diberi alasan oleh Hadi ke oleh siapa penyelenggara lah. Sajak Leo ni ataupun cerpen Leo ni personal sangat. Astagfirullah. Orang kata, patutlah kata balik dan Narto apa. Orang lain lebih teruk lagi dia punya apa. Sebab itulah hujung-hujung saya terbit sendiri. Dan saya buat apa yang diistilahkan sebagai cerpuisi. Itulah bentuk. Kalau dalam ni ada beberapa cerpuisi, artinya cerpen campur puisi. Ya bernafas panjang, ya tak ada gitulah. Banyaklah ya lain-lain tu. Ni pun cerpuisi ni. Yang tidak macam patut-patut. Ya panjanglah, prosaik lah. Itulah. Tapi gaya ni memang payah juga. Payah nak buat juga. Kita nak tanya. Rasanya pengkaryaan ni ada apa-apa anugerah atau hadiah yang diterima? Anugerah tadi betul-betul lah saya akan ulang lah. Pertama sekali di peringkat tahun 77 tu. Puisi terbaik tu lah. 3 puisi terbaik PPK. Rasanya. Yang kedua hampir tak ada lah. Yang kedua kalau ada pun Sagu Hati untuk Public Bank. Dengan Pak Ada sendiri kau dengar siapa dia tak tahulah. Yang kedua antologi puisi Kebulada. Kebulada pun dipilih oleh PPK. Tak tahu tu. Ada edar. Di Malam 25 tahun PPK lah. Itulah ilmi buat ulasan tu. Itu kehargaan kita. Macam bentuk cerpuisi so. Bentuk cerpuisi.
Apa? Nampak? Ni disiarkan juga dalam Dewan Sastera. Tapi macam-macam ni dulu tak puisi penyair kita pun tak buat macam ni. Ya. Tapi sekarang ni lah orang Indonesia tu cuba, dia memang lama lah penyair Indonesia, bukan saya lah yang mendahului, bahkan mungkin dia lah mempengaruhinya juga. Sebab dia puisi prosa. Oh, okey. Ha. Tadi kita ringkaskan Elok tu molek lah. Masuk waktu tadi lagi. apakah itu pada Pak Leo ni bahawa puisi di Kelantan kita dan di Malaysia kita ni akan dapat bertahan ataupun bagaimana keadaan nasib dunia kepenyairan kita ni akan datang? Yalah, sekarang ni saya rasa dunia penyair ni ataupun penulisan sajalah. Sebab tu istilah pemuisi, penyair, penyajak pun saja sama je. Cuma pensajak tu bagi saya istilah Effendi betul. Istilah Effendi. Tapi pensair memang istilah pena. Pensair. Entah apa-apa pun sampai sekarang pena tidak menjelaskan. pensajak ni kita tulis sajak bukan tulis sair. Pensair tu sebenarnya bagi apa-apa tak tahu. Tapi patutnya pena menjawab. Sebab dia guna dalam buku teks dia. Sempena SKP, saya ingat ni, SKP Sidang Kemuncak penulis Malaysia. Hampir keseluruhan tu tak guna penyajak ataupun penyair. Ada dua ya. Tapi keseluruhannya pensyair. Guna pensair. Ya. Istilah siapa? Bagi saya secara sindiran pensyair ni orang yang hebatlah. Pensajak lain, pensajak ni yang tidak bermutu. Tapi tidak bermutu tu termasuk sastrawan negara. Bagi Pendi, sastrawan negara ialah yang tidak bermutu ni yang mengengkar kepada hujah-hujah Islamik dia tadi. Misalnya nak awal Tuhan, nak suruh orang menulis sajak supaya Salman Rushdie. Tak berguna tu. Iyalah. Kita pagi tu baca sajak ni panggil pendeklamator tu panggil apa? Deklamator lah, pendeklamasi lah, deklamator lah. Deklamator. Ada istilah lain. Tapi ada istilah-istilah lain lah. Saya biasa dengar pembacaan sajak ialah deklamator, deklamasi. Cuma pensajak ni saya jarang dengar orang luar orang lain lah. Pensajak. Pensajak istilah Muhammad Effendi saya ulangi lah. Tapi saya melihat secara positif. Ya. Maksud positif ni, kau jangan jadi membantah mengikut sunnah. Itu ada disebut dalam Iqbal. Iqbal mengenali diri. Dia kata kalau kita nak jadi apa-apa, kita kena taat pada ni lah. Ayah lah. Taat lah. Jangan ayah. Puasa. Betul. Taat dia yang kita orang Islam. Zahirkan. Ni payah ni. Aku kepal. Betul. Kau bagi tiga faktor untuk menjadi penyajak yang baik. Satu, kena taat. Yang kedua, kena apa lupa. Yang ketiga, kita kena ingat kita ni khalifah. Iyalah. Okey. Jadi pada Muhammad Effendi ni, dia mengkaji teori-teori. Betul. Sajak Islam. Orang lain pun kaji juga, tapi mungkin kepahaman tu tak sapa ke. Jadi kita tak boleh nak itu. Kita solat pun tidak taat. Ya. Semayang ikut. Cuma satu lagi nak jawab tu. Ditentukan tak ada lagi. Masih belum pecah lagi tradisi terbuka. Maknanya kata-kata sama ikonik sama Ismail juga. Dia kata kepada siapa tak tahulah. Tapi selagi birokrasi kita ditentukan oleh elit dia panggil, golongan kelompok elit yang
Bagi monopoli. Ditentukan oleh pihak dia saja. Bahaya terbantuk sehingga karya sastrawan negara sendiri pun dulu untuk pengetahuan ni berlonggok-longgok tak laku dulu. Lah ni tak tahulah jadi laku ke lagu mana dia buat. Ada saya kata tu bila kita pergi pada isi. Dia subjek lead. Iyalah. Kita tak boleh kata apa? Jadi kena terbuka super politik. Tadi. Okey gitulah. Kata pesan ni kita nak ni bagaimana kepada penyair-penyair pensajuk-pensajuk terutama yang baru lah. Teruskan bersaja. So penilaian tu mungkin badan macam apa penyair Kelantan lah juga ataupun sesiapa saja perhatikanlah. Hak mana boleh bantu tolong. Berasaskan kepada jawatan kuasa dia, jangan buat satu keputusan sendirilah seorang ya fikiran. Kena bawa sekurang-kurangnya 3 orang AJK. 2 tahan dah. Sekurang-kurang kalau itu kan kalau seorang nak menaik seorang tu dia ada bayar sikitlah. Ya. Saya boleh setuju. Boleh setuju apa orang panggil? Dengan pelbagai apa aliran ataupun apa kita panggil ism dan sebagainya lah puisi ni. Jadi jangan ada model tertentu saja nak diikuti. Sebab satu masa model ni akan macam pantun sendirilah. Walaupun orang berpantun sekarang ni mungkin orang tidak ambil hak asal benar lagi dah. Jadi dia kena ada panel juga, tidak dinilai oleh seorang. Macam itulah, macam kelompok tadi apa? Okey. Alhamdulillah. Okey, boleh tutup. Boleh bersurah tutup. Saya dapat pesan saudara Leo ni memang akan bertajuk sehingga Itu saudara terakhir. dan saja dia akan bertuju sampai bila-bila. Dan beliau saya berpendapat puisi-puisi beliau ni perlu dikaji secara mendalam. Sebab beliau mengambil pengalaman-pengalaman hidup dia tentang diri dia, dan saya lihat puisi dia tidak terlepas daripada alam, hujan, sungai dan sebagainya. Dan ini perlu kita teliti betul-betul. Dan satu lagi, puisi Leo ni bentuk dia berbagai-bagai. Bahasa walaupun simple, tapi bentuk dia tidak tinggal bentuk-bentuk pantun yang bersifat warisan tradisional. Dan keempat, diri, alam, masyarakat, itu banyak terdapat dalam puisi Leo. Dia pergi ke mana, dia akan gambarkan masyarakat, persekitaran, latar dan sebagainya. Dan yang keempat ni ketuhanan. Tapi aspek ketuhanan ini yang menariknya, Leo tidak menyata secara langsung. Dia cuma meletakkan gambar saja. Misalnya ketika menunggu bas, tiba-tiba hujan. Leo tak kata ini adalah dari kebesaran Allah Ta'ala. Tapi dia merasakan dalam puisi itu kita dapat tafsirkan tentang kesepian dia bila mau berpisah dengan anak dan cucu dia di satu tempat. Dan ini adalah menzahirkan secara tersirat hubungan manusia dengan Tuhan. Iaitu manusia lemah, Tuhan yang menentukan segalanya. Seperti kata Iqbal, kalau kita nak cari kekuatan, kita cari dalam Allahu Akbar. Sekian, terima kasih. Nak edit lah ke mana?